Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi pada UTHM. Okey, saya nak tunjuk satu idea yang kita boleh buat test online. Okey. Ni saya dah pernah buat dalam 3 semester lah. Kan budak mas semua enjoy. Okey. Okey, so cara dia macam ni cadangan dia. Okey. Cara kasarnya kita akan buat satu test online dalam bentuk esei. Dalam bentuk esei, soalan dia open book dan bentuk real case study lah. Jadi dia punya jawapan tak ada direct dalam buku. Okay, student nak kena refer beberapa nota dan gambar rajah ke jadual untuk jawab soalan ni lah. So kalau ada perkiraan pun kita akan bagi juga, tapi dia akan cuba interpret lah apa maksud value kiraan dia tu. Bukan just kira dapat jawapan tak ada. Okay, yang ni level lain lah. Okay, jom kita mula Okay, untuk bagi kita boleh guna PDF, kita hantar dia orang. Ataupun macam saya ni saya guna Google Forms lah. Okay, ni contoh soalan dia kan, saya punya kan. Okay, boleh tengok lah. So ni ni online test kan. Okay, ni subjek dia. Jadi saya buat ni open book test dan kata submit dalam masa 24 jam. Okay. So you need to write an essay and submit PDF version. Okay. English atau bahasa Melayu. Okay. So submit dekat sini lah, kat form ni lah. Okay. Okay. So bila dia submit, kita boleh tengok lah. Okay, saya tunjuk sekejap lagi lah tunjuk lagi. Okay, so soalan dia, kita nak minta dia buat essay dan kita tak nak bagi dia tulis apa-apa benda mengarut. Jadi kita kena guide dia. Okay, cara nak guide dia macam ni, macam essay berpandu lah. Okay, so biasalah kita kena bagi dia full name. Okay, full name, ada matric number. Okay, ni essay. Okay, jadi okay, so kita minta lah, okay, write an essay on how you will solve the real world problem. Ni real world, jadi tak adalah nota tau. Cuma nota tu membantu je lah. Okay, ni dia punya soalan dia. Mari tengok soalan dia. Verify. Okay, question. So you are a product engineer dekat product company. So kita ceritalah. So company plan untuk buat produk baru and you are appointed as the team leader. So during the design process, the software yang kita biasa guna is having a serious server problem and cannot be used. Okay, jadi kita minta dia fikir tau. Ni macam real world tau. Jadi okay, this can be considered as a major problem for your team. Memang susah pun. So as an expert in product developer, you are expected to come with a solution. Nampak, kita puji dulu dan kita bagi dia kerja. Okay, and write an essay on how to implement FMA without the software. Okay, yang ni sebenarnya agak berat lah, tapi saya dah cerita kat kelas, jadi dia orang kena tengok, ingat balik lah. Okay, kena ingat balik lah. Okay, kena ingat balik lah. Okay, so kita nak, macam saya kata, kita nak kena tolong dia kan. Dia kata essay berpandu, tak nak bagi dia jawab mengarut. Jadi kita ke bagi tu siap-siap. Okay, essay content apa kita nak ada? Kita nak ada introduction, kita nak dia tengok situasi dia, kita nak tengok apa yang dia ada buat masa sekarang. Okay, konon-kononnya lah. Dan apa dia punya rancangan nak solve the problem, dan macam mana dia nak buat, dan berapakah harga solution yang dicadangkan, dan macam mana nak propose dekat management dengan conclusion. Nampak? So kita dah pandukan dia siap-siap guna benda ni. Jadi dia tak adalah buat essay yang dia copy paste pada internet yang belasah je kan, entah ke mana pergi ala tuju kan. Jadi ni benda ni dia ada guide. So apa yang penting buat guide ni ialah bila kita nak tanda, senang. So kalau kita cuma tanda, kalau budak ikut guide je. Kalau dia punya essay melihat tempat lain, memang kita terpaksa bagi markah kosong atau rendah lah. So nampaklah dia ada effort ke tidak nak berfikir. Dia kena guide. Okay, ni saya dapat method ni pada blog. Ada blog Mas Alif mana, lupa lah. Okay, so dan kita dah bagi guide dan kita bagi lagi best. Okay, kita nak tak cakap dia. Okay, kita nak assess macam mana. Ni kena guide sebab nanti berterabur. Ni okay, assessment ni nampak macam renyah untuk kita, tapi saya cerita kemudian apa yang bestnya. Okay, so kita bagi dia rubrik siap-siap kawan-kawan. Kita bagi dia rubrik siap-siap. Okay, rubrik kita kata, okay, untuk intro dia ada tiga level dia boleh cuba. Dia boleh poor maksudnya dia bagi into definition je lah. Ni kalau dah malas betul lah. Ni dapat 1 markah. Okay, dia 5% kan, tu 1 markah daripada 5. Yang ni kalau average dia masuk lah, include definition, ada advantage. Dan kalau budak tu memang nak target full mark untuk intro, dia kena bagi ni. Dia kena ada definition, advantage, general application dan sebagainya. Sama juga yang soalan-soalan lain. Soalan lain sama juga. Setiap soalan kita bagi rubrik. Kita bagi rubrik. Nampak ni? Dia ada what is your situation? Okay, so ada rubrik dia. Dia ada kalau poor macam mana dia jawab, kalau dia nak average, kalau dia nak target full mark, dia akan nak buat jawab macam ni. So kita ajar. Kita tak bagi jawapan, kita bagi panduan macam mana dia nak jawab kalau dapat full mark untuk setiap section. Okay, nampak?
Okey, yang bestnya benda ni, nampak renyah pada kita dan agak pening pada dia. Tapi yang bestnya bila dia hantar, kita nak tanda senang je. Kita tengok. Contoh lah, dia okey, dia dah hantar dan kita nak check. So nak senang je. Caranya bila contoh lah, situation kan. Dia hantar dan kita check. Okey, kita tanda bagi situation tu, tengok budak tu. Dia ada dia dekat skop mana dia punya jawapan. Adakah skop yang ni ataupun yang ni ataupun yang ni. Jadi tengoklah. So nanti dekat kita punya yang penandaan tu kita just tulis 135. 135. Tak perlulah nak baca sangat detail lah. Jadi kalau 70 orang student pun kita boleh tanda laju lah. Lepas saya cerita je saya tanda. Seronok juga tanda tu. So teruskanlah dengan soalan lain. Setiap soalan kena ada rubrik dia lah. Cerita dia macam mana dia nak score. Okay, dapat. Macam contoh ni why you need to solve the problem. Kalau poor macam mana, kalau dia explain averagely macam mana, kalau dia explain excellent macam mana. So semua tu kena cerita lah. Supaya dia pun tak ada merapu-rapu dia pergilah. Okay, kita buatlah sampai habis. Okay, sampai habis. Setiap kita punya kehendak tu, kita start dia punya portion tu, kita akan bagi dia, section tu kita akan bagi dia rubrik lah. Okay. Dan kalau kita baik hati, bagilah hint sikit. Kadang takut dia melilau sangat kan. Kita bagilah sikit hint untuk gambar kan. Ceritalah gini-gini, saya bagi sikit lah hint. Saya takut dia orang lupa kan. Dan dia boleh guna ni, tapi dia kena hurai lah. Dia kena hurai lah setiap benda-benda ni. Bukan bulat-bulat lah. Okay. Okay, so bagilah video sikit contohnya. Okay, so bila dah siap, ada dua cara tau dia tanda. Kita akan guna Turnitin sebab kita takut dia tiru. Takut dia tiru kan. Jadi kita akan guna Turnitin. Dan yang UTHM staff kita bertuah lah sebab kita memang ada Turnitin setiap staff. Okay. Tapi masalahnya bila kita minta student hantar, kadang-kadang Turnitin tu jam tau. Dia macam student tak boleh masuk. Okay. Jadi apa yang saya buat ialah saya minta dia hantar dulu PDF. Okay, hantar dulu. Dan saya akan masukkan Turnitin guna akaun saya kemudian. Macam tu lagi laju dan lagi efisien lah. Sebab Turnitin kita boleh upload banyak-banyak. So kalau UTHM, kadang UTHM punya akaun Turnitin ada problem juga kadang-kadang. Saya tak faham juga. Jadi yang tu kita boleh beli dekat Shopee. Dia ada Turnitin punya untuk sebulan, 2 bulan. Tu murah lah, RM3, RM10. So guna yang tu je lah. Beli yang tu dah guna. Berbaloi lah. Okay. So bila student dah submit, rupa dia macam gini kawan-kawan. Dia keluar Sepah. So setiap student kita minta nama kan. Okay, kita minta nama dia kan. Okay, setiap student ada nama, ada kad matrik. Okay, nama, kad matrik. Dan ni file yang dia hantar. Dalam bentuk link. Dan kita boleh buka dekat kita punya Google Drive lah. Setiap student. Dia hantar. Okay. Nampak banyak dan pening. Tapi jangan risau. Cara nak tanda. Okay, sorry tadi video tu berhenti. Okay, so saya cakap ulang balik. So nampak macam banyak dan kita agak risau alamat banyaknya. Tapi cara nak tanda dia senang. Saya ada cara yang agak mudah lah. Nanti saya cerita kejap lagi. Okay, jadi yang best kat sini kalau perasan, bila kita dekat kita punya senarai student, kita mesti ada kan senarai student. Okay, 1 hingga 10. So kat sini kita boleh check lah. Kita boleh check siapa yang dah hantar, siapa belum. Okay, dan yang bestnya, make sure kita memang dah ada kan senarai nama student. Jadi apa kita boleh buat ialah ni cara nak buat ni lah mekanisme. Kita boleh buat sistem ini untuk kita tanda dan sangat best lah, serius. Boleh guna telefon je kau tanda. Okay, so kita dah ada senarai student kan. Okay, jadi apa kita boleh buat ialah kita boleh pergi Google Form juga. Okay, ni memang memudahkan kerja lah. Macam ni. Silap. Kita boleh pergi Google Form juga. Okay, contoh. So kita boleh buat satu form untuk memudahkan kita tanda. Ni contoh je. Okay. Ni yang dah. Okay, ni form dia untuk mudahkan tanda. So dalam form tu kita buat test. Lepas tu okay, kita tandakan by nama kan. Okay, jadi kita buatlah nama student dan kita guna drop down. Okay, make sure guna drop down punya sistem. So apa yang bestnya, kita pergi pada Excel, kita copy dan kita paste dekat kita punya drop down. Bila paste automatic dia keluar macam ni. Semua ni pop automatic. Jadi tak payah nak key in one by one. Pening bala bang. Okay, automatic dia akan keluar. Kita highlight kan, ada satu kolom kan. Kita highlight semua yang satu kolom kan dekat Excel. Kita highlight semua sampai bawah dan kita paste. Ctrl C, Ctrl V, paste dekat kita punya ni tadi. Kita punya drop down ni. Okay, dan dia akan keluar automatic nama student macam ni. Dia keluar. Okay, ni untuk Google Form lah. So okay, kita pun buat lah soalan kononnya dia tanpa lambat ke tidak. Ni ikut kita boleh bicara lah, pas Turnitin ke tidak. So Turnitin ni biasa kalau saya akan buat 30% lah. So saya bagi dia 30% lah ada konten daripada internet dan luar. Contoh. Okay. So ni cerita rubrik tadi. So intro ada rubrik kan. Ingat tak? 1,
135 ni, satu silap 123, 135 ingat tak? Kan. So yang ni kita buat setiap kita punya section tu kena ada dia punya rubrik, dan kita buat dia punya macam kata Likert scale. Likert scale untuk setiap yang kita bagi section tadi lah. So ni mudah kerja kita. So bila dah siap, jom tengok macam mana rupa dia. Preview. So dah siap. Contoh kita yang bestnya ke tanda, kita punya essay ataupun budak punya kerja dekat komputer. Google Drive. Dan kita tanda just pegang telefon kat tangan. Memang style lu lah. Laju kerja bang. Serius. Jadi apa kita buat? Contohlah kita dah buka Google Drive dekat komputer. Kita buka, klik. Sekarang kita baca karangan contoh Alfina Fasha ni. Letak. Dekat ni konon-konon dekat dalam laptop lah, dah buka lah. So kita tengok. Daripada Google tu dia hantar lambat ke tidak? Tidak. So turnitin lepas. Dan buka karangan, tengok. Kan ada rubrik kan? Rubrik kan kita dah letak kan. 135 atau benda kan. So kalau budak tu buat yang pertengahan lah. Kalau budak tu buat yang full spec lah. Jadi kita masukkan lah. Baca masuk. So dia memang skim lah. Skim. Dia bukan baca detail lah. Tengok. Masuk. Pak, tekan submit. Yang tu. Set student kita buat macam tu. Kalau 70 student pun sekejap je. So rupa dia bila dah siap, samalah. Kita boleh tengok lah. Budak dah kita nampak ni yang saya dah buat, nampak. Setiap student dah ada. So nak tengoknya result dia, nak masuk dalam SAS dan sebagainya, pergi dekat Excel ni. Ada satu Excel ni kan. Dekat ni Excel ni. Kalau klik kat situ, dia akan generate satu Excel sheet yang penuh dengan markah student. Kalau ada, ni dia. Nampak? Ni. Markah-markah semua dah ada lah. So yang ni kan perasan tak? Ni 5%, 5%. So kita kena normalize, orang kata. Normalize lah. Kita kena buat satu perkiraan sikit lah. Semua dah ada markah dia. Nampak ni sana dia. So tu cara dia. Jadi yang best ni kita boleh lagi bagi soalan essay. Dan dia orang pun tak boleh tiru lah sebab open book. Dan kita boleh check dia dapat tiru ke tidak, kita tengok turnitin. So kita macam orang kata sulit lah. Sulit. Dan kita pun penat sikit lah. Tapi sebenarnya sekali buat, korang mesti nak buat lagi. Tu je. Kalau rasa benda ni macam rasa nak berguna pada korang, kita boleh try minta Global buat kursus satu lah untuk benda ni je. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.